Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 7 hari bulan 12 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Saba. Tafsir surah Saba, surah yang ke-34, juzuk yang ke-22. Juzuk 22, surah 34. Perbincangan kita pada kali ini bermula ayat 43, 44 dan 45, insya-Allah. 3 ayat. 43, 44, 45. Kita masih lagi berdepan dengan tuduhan jahat puak-puak kafir yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutablik cerita, ahli sihir dan macam-macam tuduhan yang jahat yang kita pun tak nak sebut. Tapi Allah Taala sebut di sini tentang kebejatan mereka membuat tuduhan kepada orang baik, mengenepikan tawaran istimewa yang Allah beri kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Maka berlakulah pertembungan as-sira' bainal haqqi wal batil yang tak pernah padam semenjak adanya Rasul sampailah ke hari kiamat. Maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima Al-Quran ini, yang menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti bangkit mempertahankan dua wahyu ini berdasarkan kepahaman yang telah digariskan oleh, yang telah dihuraikan oleh para ulama kita, salafus salih, dan juga ulama yang kemudian yang berjalan di atas manhaj mereka. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada bacaan ayat dulu. Ayat kita ini bermula ayat 43, 44 dan 45. Muka surat bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi. Muka surat dia 935. 935. Muka surat 935. Tuan-tuan yang ada kitab, buka. Yang tak ada kitab, diminta supaya cari kitab terjemahan ini. Kalau tak jumpa pimpinan, carilah mana-mana terjemahan, biar ada di tangan kita. Kata orang, menatap. Kita baca Quran, kita tengok tafsir. Kemudian kita catatkan huraian. Mudah-mudahan menambahkan kepahaman kita, kecintaan kita kepada Al-Quran, dan boleh mendekatkan kita kepada Allah, yang melayakkan kita ke syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita mula dengan bacaan ayat 43. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ
وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. Tamatlah bacaan ayat kita balik kepada terjemahan. Ayat 43. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami bayyinat, yang jelas nyata. Mana ayat Quran ni tidak ada yang rumit, tidak ada yang sampai tak tahu apa lah. Jelas dia punya ayat. Dan dipahami oleh ahli-ahli bahasa pada zaman itu. Al-Quran itu jelas dipahami oleh ahli bahasa, tapi tidak dipahami oleh orang yang tak erti bahasa. Ini bahasa Kelantan sikit. Orang yang tak erti bahasa ni, mana orang yang kerah kepala, tak mau menerima kebenaran. Itu yang tak faham. Para jemaah sekalian, kita tengok dulu munasabatul ayat. Susunan ayat ini. Ba'da an zakara, dalam ayat yang lepas, tuan-tuan kena ingat lagi, ayat yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa puak-puak musyrikin hum ahlun nar yaumal qiyamah. Puak-puak yang melakukan syirik itu mereka adalah penghuni neraka pada hari kiamat. Penghuni neraka bila? Pada hari kiamat. Dan dikatakan kepada mereka pada hari tersebut, zuqu azabaha, rasalah azab yang kamu dustakan, kamu bohongi, kamu tak mau terima, kamu mengata bohong, kamu kata macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat kan kita dah bahas dalam siri yang lepas, zuqu azaban naril lati kuntum biha tukadzibun. Berbeza dengan ayat dalam surah As-Sajdah, zuqu azaban naril allazi. Jadi itu kata-kata lain menunjukkan kepada azab, yang ini tunjukkan kepada neraka itu sendiri. Maka dia mari dengan allati. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan dalam bahasa kita sekarang, sedikit pencerahan, kita nampak kenapa di sana baca allazi, di sini baca allati. Allahu Akbar. Itulah ilmu Al-Quran. Makin dikorek, makin terasa kemanisannya, makin terasa keimanannya. Alhamdulillah. Maka dalam ayat yang lepas, Allah dah cerita tentang ahli neraka dan dikata mereka, zuqu, rasalah kamu. Mana ayat itu ayat perli, ayat nak menyakitkan jiwa orang-orang ahli neraka. Na'udzubillah. Sebagaimana kata ulama tafsir, ahli neraka ni disakiti secara fizikal, tubuhnya dan mentalnya sekalian. Aqaba zalika. Tengok, Allah nyatakan dalam ayat yang kita baca ini, ayat 43 ini para jemaah sekalian, nyatakan sebab-sebab kenapa mereka patut diazab. Istiqaq al-uqubah.
Kenapa mereka patut diazab? Ini sebagaimana yang selalu beberapa kali dah ana ulang, apabila Allah jatuhkan hukum dan dinyatakan sebab, mana orang boleh terima dengan kelogikannya bahawa satu perkara itu jelas. Apa yang jelasnya? Yang jelasnya bahawa bila kita kata tak boleh buat ni, mesti orang tengok. Kenapa? Kalau dinyatakan, awak jangan ikut jalan ni. Kenapa? Jalan tutup depan. Tanah runtuh, contoh. Jadi, orang terpaksa kena akur. Tak boleh pergi ya, tak boleh pergi. Tapi kalau tutup saja, tak bagi tahu sebab, mungkin orang jadi macam tak puas hati. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, aqaba zalika bi zikri mali ajlihi istahaqqu hadzal azab. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, kenapa? Apa sebabnya puak-puak kafir itu patut menerima azab ini? Maka di sini Allah Ta'ala sebut 3 sebab yang besar. Banyak lagi lah sebab kufur dia tu. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut 3 perkara ataupun 3 sebab yang kita rasa sangat berpuas hati dengan sebab-sebab yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dikatakan ilmu tafsir, dan juga kita tadabbur ayat ini. Kita tadabbur suasana kenapa mereka patut diazab. Mari kita baca ayat satu-satu. Yang pertama, sebab yang pertama, wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Allah kata apa? Dan apabila dibaca kepada puak-puak musyrikin Quraisy, maknanya musyrik Quraisy hak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, musyrikin lain selepas daripada itu, mereka juga berdepan dengan para pendakwah selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dibacakan ayat Quran, Nabi kita sallallahu baca ayat Quran kepada Quraisy, sahabat-sahabat baca ayat Quran kepada kafir lain pula. Pendakwah zaman kita ni baca ayat Quran kepada kafir-kafir yang ada sekarang. Wal hal annaha wadihatud dilalah fi alfaziha wa ma'aniha. Bayyinat, maknanya sangat jelas. Nyata dia punya dalil, lafaz dia, makna dia sangat jelas. Yang tak jelas tu seperti kita kata tadilah, kan? Orang yang ikhlas, jelaslah makna dia. Ahli bahasa, jelaslah makna dia. Yang tak erti bahasa, tak jelas makna dia. Na'udzubillah. Satu lagi, yang tak mengaji juga tak jelas makna dia. Itu yang kita bimbang hari ni. Yang tak erti bahasa tu tak masuklah puak kita ni, insya-Allah itu duduk dalam kumpulan orang-orang kafir. Tapi yang tak mengaji, yang tak tahu bahasa, itu mungkin kena pada kita. Sebab kita tak belajar bahasa Al-Quran ini, kita tidak belajar ilmu tafsir Quran, maka akan timbullah perkara-perkara yang ajaib, yang pelik. Bila kita baca ayat Quran yang jelas daripada Allah Azza wa Jalla, mereka qalu, berkatalah mereka sesama sendiri. Orang panggil sengih-sengih lah, sama-sama dia. Dia kata apa? Ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Orang ini, tengok. Ma hadza, dia tak kata Muhammad. Orang ni kalau benci dengan orang, dia sebut nama pun dia tak mau. Kalau dia sebut nama juga, dia guna nama perli-perli. Orang tu, dia tu, fulan, maknanya tak panggil nama betul. Kita orang Islam beradab. Kita ikhtilaf dah setakat mana dah berlaku ikhtilaf, nama orang sebut dengan betul. Jangan perli-perli. Ni setengah orang ni, Masya Allah, kita orang baik, orang ada ilmu, dalam majlis ilmu, tapi bila sebut nama orang, main-main. Jangan main. Tidak etika, tidak beradab begitu. Maka tengok puak kafir, ma hadzal rajul illa rajulun. Dia tu. Kalau kita, dia tu laki-laki itu. Siapa dia laki-laki itu? Sebenarnya maksud dia Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang hendak menghalang kamu daripada menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kamu. Tengok. Dia tak kata yasuddakum amma kuntum ta'budun. Dia tak kata
Muhammad itu nak sekat apa yang kamu sembah. Lah, dia mengungkit amma kana ya'budu aba'ukum. Muhammad ni cuba nak sekat kita, nak halang kita daripada amalan yang telah dibuat oleh datuk nenek. Maknanya amalan kita semua berhala ni bukan kita yang reka, tok nenek lagi sudah reka. Kenapa Muhammad mau kacau? Itu bahasa, kita kata bahasa apa tuan-tuan? Bahasa orang perli orang. Muhammad ni kacau kita. Jadi dia kata, dia guna pendekatan sembahan, ajaran, pegangan tok nenek kita. Bukan kita yang reka. Baki asal kata orang. Baik, itu satu sebab yang pertama, mereka keras kepala. Dengar ayat Quran bukan nak terima, bahkan lawan balik. Tuduh pula Nabi macam-macam. Ini sebab yang kedua. Wa qalu ma hadza illa ifkum muftara. Tulis tanda sebab yang kedua. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kata-kata dusta yang direka-reka. Al-Quran ini tidak lain kecuali dusta yang direka-reka oleh siapa? Aila kadhibun mukhtalaq. Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, dia reka. Dia yang buat-buat tu. Tengok ulama tafsir kata apa? Muftara annahu kadhibun. Muhammad sendiri itu pembohong. Sebab tu ucapan dia tak berpijak di bumi nyata. Di alam realiti tak berpijak. Sebab semua tok nenek kita sembah yang ni, tiba-tiba dia kata Tuhan satu. Pelik. Ada juga yang mengatakan muftaran ala Allah. Muhammad tu buat-buat kata kepada Tuhan. Tuhan tak hantar pun dia mari. Dia kata dia wakil Tuhan. Tak juga hujah buat kafir ni. Jadi dua lah. Ada kata Nabi reka sendiri. Ada kata Nabi buat-buat reka ke atas Allah Azza wa Jalla. Buat-buat reka ke atas Allah Azza wa Jalla. Jadi ulama tafsir yang mutakhir dia kata campur belaka lah, senang. Memang ada semua tuduhan itu. Wa qala al-kufar ma hadza illa kadzibun mukhtalaq. Hak Nabi buat reka sendiri ataupun dia sandarkan kepada Tuhan. Kita hari ni bila kita nak kuatkan hujah kita, tuan-tuan dan puan-puan, pendakwah ke siapa, bila nak kuat hujah dia sandar. Yang apa yang saya cakap ini bukan saya cakap, Nabi kata. Nabi mana? Mana sanad? Mana riwayat? Tak ada riwayat. Habis macam mana kita boleh sandarkan benda ni kepada Nabi? Haza amrun kadzibun mukhtalaq. Ini satu pembohongan yang direka-reka. Nak lariskan kita punya ajaran, kita punya jualan, kita letak atas nama Nabi. Pada itulah penjual-penjual ni hati-hati. Buat produk tu, ini makanan sunnah. Apa dia maksud makanan sunnah itu? Apa dia makna sunnah itu? Jadi kita kena berhati-hatilah tuan-tuan. Nak sandarkan kepada Allah, nak sandarkan kepada Nabi SAW, nak sandarkan kepada sunnah. Amalan-amalan itu biar betul-betul autentik. Ada sandaran dia. Riwayat fulan, Abu Hurairah, riwayat daripada Nabi SAW. Riwayat ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Kita tengok. Alhamdulillah. Itu dia panggil. Tapi kalau buat tuduhan, itu bahaya. Dia panggil kadzibun mukhtalaqun. Jadi puak kafir kata ke Nabi macam-macam. Jadi ini maknanya semua sekali termasuklah. Dia kata Nabi reka, dia kata Nabi sandar ke Tuhan. Maknanya mereka ni tahulah benda sandar kepada yang kuat itu menunjukkan kita mencari kekuatan. Sebab itu kita kempen tuan-tuan dan puan-puan. Amalan-amalan yang kita kempen ini berdasarkan kepada amalan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak jangan cakap amalan kami ini walaupun Bukhari tak riwayat tapi kami direct kepada Nabi. Deal terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi, melalui kasyaf, melalui laduni dan macam-macam dia punya istilah. Kita kata itu tidak melalui disiplin ilmu yang telah digariskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tempel kepada Ahlus Sunnah ada.
Tapi yang betul-betulnya tidak mari daripada sunnah. Ini yang penting bagi kita para jemaah sekalian. Bila kita nak sandarkan satu benda, biar ada tempat menyandar, biar ada tempat sandaran itu. Nak sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar ada sanad. Nak sandar kepada Allah Taala, biar ada sanad. Siapa kata? Allah kata. Siapa cakap? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Barulah kita kali-kali buat suka-suka sendiri, jangan. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada jawapan sebab yang ketiga, mereka berhak untuk diazab. Masih lagi dalam ayat yang sama. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. Dan mereka berkata lagi. Tuan-tuan tandalah, ini kata-kata yang ketiga yang menghumbankan mereka ke dalam neraka. Na'udzubillah. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran ini tidak lain, hanyalah kata-kata dusta. Dan reka-reka, itu yang kedua. Yang ketiga bawah. Dan berkatalah orang-orang kafir terhadap kebenaran. Wa qala alladziina kafaru lil haqqi. Berkatalah puak kafir terhadap kebenaran ketika datangnya kepada kamu. Datangnya kepada siapa? Kepada Nabi, kepada umat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? In haza illa sihrun mubin. Allahu akbar. Ini tidak lain hanyalah sihir yang terang nyata. Mana sihir? Tunjuklah kalau ada sihir. Jadi ayat ini setelah Allah Taala sebut dua sebab yang lepas, orang kafir menolak kebenaran. Mereka kata-kata mereka tak ada sebarang kesamaran, tidak ada sebarang hujah. Mereka semata-mata berpegang dengan asal usul amalan tok nenek. Satu, la mustanad ya'tamiduna ala aslan. Aslan apa? Aslannya tok nenek dia yang buat. Maka bila tok nenek dia yang buat, bila Nabi kita mari lawan, menyalahi peraturan, menyalahi yang biasa mereka buat, ketika itulah datangnya jawapan daripada Allah Azza wa Jalla bahawa mereka ni buat tuduhan-tuduhan, mereka kata macam-macam, tapi yang sebenarnya tak ada apa pun kamu. Sebab apa? Sebab apa tidak ada apa? Tengok ayat 44. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَمَا آتَيْنَاهُمْ. Dan tidaklah ada sebarang alasan bagi dakwaan mereka. Dakwaan palsu je pokok-pokokmu tu. Dia kata tok nenek, bagi dia dakwah dia tok nenek, itu je alasan dia. Nak kata apa? Sebab apa dia guna tok nenek? Tengok Allah jawab di sini. Kerana wama atainahum min kutubin yadrusunaha, kerana tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab untuk mereka membaca dan mengkajinya. Quraisy tak ada kitab. Kalau kita kata Yahudi, dia ada Taurat. Yang mereka ubah lepas pada itu cerita lain. Tapi asal dia ada kitab. Nasara ada Injil. Bahkan ulama khilaf tentang Majusi. Majusi ni ada kitab ke tak ada kitab? Adakah dia ni? Sebab tu ulama kata sunnuha sunnat ahli kitab. Buat muamalah mereka seperti muamalah ahli kitab. Gitu. Tapi ada kitab ke tidak? Tapi Quraisy ni, penyembah berhala ni, penyembah batu-batu di Mekah ni, langsung tak ada kitab. Tak ada. Sebelum ada Quran turun, mereka memang tak ada kitab. Dia tidak ada kitab. Kata di ulama, Ibnu Atiyah rahimahullah contohnya, dia kata, wa ma arsalna min nazirin, tidak ada pemberi amaran sebelum daripada Nabi. Tidak ada. Dan
Sebagaimana umat-umat dulu ada, Syuaib, ada Saleh, ada Hud, tapi puak-puak Quraisy ni tak ada siapa mari. Kitab pun tak ada. Pasal tu annahum lam yaqra'u. Mereka tak ada kitab nak menilai bahawa apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tak betul. Kamu tahu mana tak betul? Di mana kamu tahu? Mereka juga tak dengar daripada rasul-rasul dulu. Tak ada juga. Maknanya pendustaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sandaran lain daripada tok nenek. Itu je lah. Lain daripada apa? Daripada tok nenek dia je. Makana ya'budu aba'ukum. Itu je hujah dia. Hujah dianya kesalahan Nabi bukan salah fakta, bukan salah apa, tapi bagi mereka Nabi ni menyalahi peraturan tok nenek. Bas. Maka Allah kata apa? Kamu tak pernah ada kitab, kamu tak pernah didatangi kepada kamu rasul-rasul, tidak ada. Ada itu yang ketiga. Yang ketiga, annahum qaumun ummiyun. Puak-puak Quraisy ni puak-puak tak membaca, tak menulis. La yaqraun, mereka tak membaca. Walam yub'as ilaihim nabiyyun. Tak pernah datang nabi. Sepatutnya gembiralah. Oh, alhamdulillah, kita orang Mekah ni berbangga. Nabi Quraisy, anak-beranak kita. Nabi didatangi kitab, sedangkan orang Mekah ni belum pernah terima kitab. Sepatut macam tu. Ni tidak ni pakat duduk duduk attack Nabi pula sebab menyalahi ajaran tok nenek. Maka mereka tak nak buka minda, tak nak buka hati. Mereka hanya semata-mata menggunakan keras kepala. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala condemn. Raddallahu alaihim. Allah Ta'ala tolak hujah-hujah mereka, menyatakan batilnya apa yang mereka pegang. Wa ma ataina min kutubin yadrusuna. Tak pernah ada kitab. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nazir. Tak pernah ada nabi sebelum daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengaku nabi, lain cerita. Ni tak ada apa ni kamu ni Quraisy ni. Sepatut kamulah bergembira sebab Allah hantar mari satu tamadun baru dalam kehidupan kamu. Jadi kita kena belajar di sini tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya dalam kampung kita ni tak ada orang pandai. Tiba-tiba alhamdulillah Allah hantar mari salah seorang daripada anak ahli qaryah kita belajar. Dia pergi belajar Quran, belajar hadis, belajar fiqh, belajar akhlak, belajar tasawuf, belajar. Tiba-tiba dia balik kampung nak mengajar kita kata mengajar dengan ilmu yang dia ada yang baik ni, tak boleh awak ni. Awak menyalahi peraturan yang telah dibuat oleh orang-orang lama di sini. Sebab apa? Sedangkan orang lama itu tidak ada mustanad, tidak ada sandaran, semata-mata benda tu lama. Sebab itulah kata orang lama baru bukan satu ukuran. Ukurannya benar salah. Bagaimana kita nak ukur benar salah? Tengok kepada mizanul hakiki, neraca timbangan kita, apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihuraikan oleh para ulama Islam yang muktabar, itulah ukuran kita. Main lama baru tak boleh. Sebab itulah puak-puak kafir waktu Nabi Ibrahim muda lagi tu. Waktu dia berlawan dengan kaum dia masih muda lagi. Pasal tu orang kata sami'na fatan. Dia kata, seorang pemuda, nama dia Ibrahim. Dia pun kafir kata, orang muda. Jadi umur tua, muda makan garam, itu soal lain. Bak makan garam. Dalam bak makan garam ni kita terima, kita akur. Dalam bak tajribatul hayah. Dalam bak pengalaman hidup. Kita boleh kata, tok ayah ni hidup lama dah. Tahulah pokok ni macam mana dia punya cara berbuah. Nak suburkan dia macam mana. Tapi dalam bak agama bukan garam. Dalam beragama dalil yang menentukan benar salah. Ini yang penting bagi kita para jemaah sekalian. Setiap pelajaran kita beragama biarlah berpaksi. Sama ada Quran atau sunnah dan juga huraian para ulama Islam. Baiklah. Bila mereka kerah kepala macam ni, Allah Ta'ala tolak balik hujah mereka, tak pernah datang apa? Tak pernah mari kitab pun tak ada, rasul pun tak ada. Tiba-tiba kamu dengan kerah kepala tak mahu terima ajaran Nabi, maka ini satu perkara yang berat.
Baiklah, ayat yang yang terakhir dalam siri kita ni, ayat 45, Allah Subhanahu wa taala buat bandingan. Ba'da an basyarallahu taala wa anzara. Allah Taala telah beri khabar gembira kepada orang yang taat kepada Nabi dan amaran keras kepada orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah dibawa hujah-hujah yang muqni'. Hujah yang muqni' ni hujah yang tuntas. Maknanya kita boleh patahkan hujah puak kafir itu simple je. Mudah-mudah ya kata. Maka Allah Ta'ala bawa kepada ayat ini bandingan. Kamu ni Quraisy, mu ingat besar sangat ke kamu? Kamu ingat kamu kuat ke? Abu Jahal. Puak-puak Abu yang lain. Mu ingat kamu kuat? Apa yang kuatnya? Maka Allah Ta'ala buat bandingan Quraisy dengan umat yang terdahulu. Umat dulu bukan sakat duduk atas bukit, tuan-tuan. Dia korek bukit masuk dalam. Dia buat bangunan di atas bukit. Yanhitunal jibala buyutan, korek bukit buat rumah. Duduk di atas bangunan seperti puak-puak di mana? Yaman tu. Puak-puak Ad. Puak Samud duduk dalam bukit. Puak-puak kaum soleh. Jadi dua kumpulan ni tamadun tinggi. Nak banding dengan Quraisy, rumah pun buat dengan tanah ya. Maka Allah Ta'ala pukul Quraisy di sini supaya mereka lebih sedar. Tengok ayat akhir, ayat 45. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim wa ma balaghu mi'syara ma atainahum fakazzabu rusuli fakaifa kana nakir. Dan ketahuilah, kita tak baca terjemahan yang 44 tadi ni. Kita pakai hurai lalu. Tengok terjemahan dia menarik juga. Ayat 44 dulu. Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha. Dan ingatlah, dan tidaklah ada sebarang alasan bagi dakwaan mereka. Kerana apa? Kerana kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab untuk mereka membaca dan mengkajinya. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nazir. Dan kami juga tidak pernah mengutuskan kepada mereka sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul pemberi amaran yang melarang mereka dari menerima ajaran kamu. Mana dua-dua tidak ada. Rasul pun tidak ada, kitab pun tidak ada. Baik, baru sampai kepada ayat 45. Wa kazzabal ladzina min qablihim. Dan ketahuilah bahawa umat-umat terdahulu sebelum kamu telah juga mendustakan rasul-rasul mereka. Umat mana? Sebut je umat mana. Umat Nuh, lawan. Umat Saleh, lawan. Kaum Hud, lawan. Musa, lagi kuat. Tak ada umat yang tak berlawan. Tak ada umat yang tak lawan. Semuanya berlawan. Kita kata, itu Allah Ta'ala bagi tahu kepada Quraisy. Quraisy, orang dulu berlawan dah dengan apa yang kami datangkan kepada mereka. Tapi ingat, siapa kamu? Ayat ni kita panggil macam challenge lah. Allah Ta'ala nak ungkit Quraisy. Mu jangan besar kepala Quraisy. Wa ma balaghu mi'syara ma atainahum. Sedang mereka yang mendustakanmu itu tidak mencapai 1/10 dari kekayaan, kepandaian dan kekuatan yang kami berikan kepada umat-umat yang terdahulu itu. Jadi kalau kita nak bagi banding Quraisy, kamu sedar tak Quraisy? Kamu dengan umat dulu, kaum Ad, kaum Samud, 1/10 je teknologi yang kamu ada. Tapi kamu nak sombong macam mereka juga, kamu nak tunggu binasa macam mereka juga. Ini ayat ni orang panggil jentik yang kuat. Macam kita lah, kita tunjuk besar contohnya, tunjuk kuat. Tiba-tiba orang cakap, awak 1/10 daripada kumpulan tu tak boleh nak lawan.
Jadi tak usahlah lawan. Allahu Akbar. Ini menariklah, kan? Tak ada nak lawan. Quraisy nak lawan dengan orang dulu, tak terlawan. 1/10 ya Tuhan cabar dia. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 69, Tuhan kata, "Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah wa aktsara amwalan wa aulada." Orang dulu lebih kuat daripada kamu. Lebih banyak harta. Lebih ramai anak-anak. Nak banding dengan Quraisy. Quraisy pengembara sana sini. Mereka itu tamadun dia di situ. Kamu ni apa ada di Mekah tu? Kering kontang. Nak makan buah di Taif. Itu dia panggil Allah Ta'ala cabar puak Quraisy. Mu ni 1/10 daripada orang dulu. Fakazzabu rusuli. Setelah mereka pun dan kami berikan kepada umat dulu itu kuat setelah umat-umat itu mendustakan rasul-rasulku. Fakazzabu rusuli. Setelah umat-umat itu mendustakan rasul-rasulku, mereka pun dibinasakan. Fakaifa kana nakir. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya akibat kemurkaanku. Allah Ta'ala bagi amaran kepada Quraisy. Quraisy, mu tengok orang dulu sudah binasa. Kamu tengok orang dulu sudah hancur. Tamadun dulu sudah hilang ke mana. Kamu nak juga. Nak dusta juga. Fakaifa kana nakir. Tunggulah akibat buruk yang akan menimpa kamu sebagaimana telah ditimpa ke atas umat yang terdahulu. Baiklah para pelajar sekalian, alhamdulillah tamatlah kita 3 ayat 43 sehingga 45 dalam siri ini, iaitu episod Allah Ta'ala sentak puak-puak kafir ini supaya insaf. Kalau kamu tak ada hujah, akurlah kepada dakwah Nabi SAW. Jangan cuba-cuba nak lawan. Kalau lawan juga, kamu 1/10 ya daripada orang dulu, tapi orang dulu sudah binasa, sudah pasti kamu juga akan binasa. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah pembentangan tafsir ringkas. Kita masuk pula kepada sesi Al-Fawaid Al-Ilmiyah Wal-Lataif. Kita kutip, dia panggil sesi mengutip faedah-faedah dari sudut ilmiahnya untuk kita tadabbur, kita renung apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui ayat-ayat yang kita baca ini. Baik, yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, manhaj kita ni oleh kerana waktu ada, peluang ada, maka anda ambil peluang untuk ambil faedah. Kalau tidak, kita boleh je habis dalam masa 40 minit, tamatlah tafsir ayat tu. Tapi faedah ni oleh kerana ada masa, kita ambil. Bila tak ada peluang nanti, kita kekal dengan tafsir sajalah, insya-Allah. Jadi peluang ni tak selalu kita dapat. Kita kata peluang PKP ni lah yang banyak masa kitanya. Faedah yang pertama, fi qawlihi ta'ala wa idza tutla alaihim. Wa idza tutla alaihim, ayat yang 43 tu. Ayatuna bayyinatin. Apabila kami baca ke atas mereka ayat-ayat kita yang jelas nyata. Allah Ta'ala nyatakan ayat dia ini ayat bayyinat. Ayat yang jelas nyata, laisa fiha khafa, tak ada benda yang tersembunyi. Kata di para ulama tadabbur, mana-mana orang yang muskil terhadap hukum-hukum hakam yang ada dalam Quran, bukan sebab wahyu itu kurang, tapi puncanya qusurun nazir, lemahnya pemerhatian dia, pengajian dia, kajian dia terhadap wahyu Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata, saya tak fahamlah Quran ni, Tuhan bercakap apa? Bukan salah Quran. Quran itu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Yang salahnya bila tak faham, kita tak faham. Ada ulama besar pun macam tak faham juga. Itu masalah manhaj.
cara dia berfikir sedemikian. Bila dia fikir tentang ayat Allah, dia tak berani nak ambil ayat ini, dia terpaksa kena tafsir begini, maka kita kata mereka juga kadang-kadang lari tafsir Quran. Ada dalam buku bahasa lughah, buku ni ditulis Mu'jam al-Lughat al-Arabiyah. Mu'jam ni cantiklah dia punya susunan pengajian bahasa. Ditulis oleh orang kafir, Kristian. Untuan ni apa nama kafir itu? Dia punya syawahid daripada Quran belaka. Kita kata, sayanglah awak ambil bahasa je Quran, tapi awak tak ambil ilmu yang ada pada Quran. Makanya Quran itu benar. Yang lemahnya qusurul fahmi, kekurangan kepahaman daripada orang ni. Dia faham, bahasa dia faham. Tapi oleh kerana dia masuk dengan manhaj dia menentang Islam, maka dia tak terima Al-Quran. Dia ambil Quran itu sebagai syahid. Nak cerita bahasa ni macam ni, baca macam ni, baca baris macam ni, berdasarkan Quran. Rugilah dia. Dia ambil separuh je. Kita ni pun dengan kitab Allah Ta'ala, kita kena ambil kita kena ambil apa? Kita kena ambil huraian Al-Quran itu daripada Nabi SAW. Jadi kata para ulama, bayanul ayat, penjelasan ayat Quran itu mari daripada sunnah Nabi SAW, maka hilanglah dia punya muskil. Ada kalanya kalau baca seorang tak faham, maka dalam ayat yang akan datang ni Allah Ta'ala sebut kepada kita, antaqumu lillahi qul innama a'izukum biwahidatin antaqumu lillahi mathna wa furada. Kita sambung dalam ayat yang akan datang insya-Allah. Mana ada kalanya baca seorang tak faham, tapi bila kita duduk berfikir, baca dengan orang-orang yang lain, mereka boleh beri kepahaman kepada kita. Itu juga penting pada majlis ilmu Al-Quran. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada faedah yang kedua. Dalam ayat ini, bantahan puak kafir, dia kata amma ya'budu aba'ukum. Ayat yang sama lagi. Muhammad ni nak kacau lah. Nak sekak kita daripada menyembah apa yang disembah oleh tok nenek kita. Kata ulama tadabbur, mereka tak kata amma kuntum ta'budun, apa yang kamu sembah lah. Dia ungkit apa yang disembah oleh tok nenek. Kenapa? Li'itharatil hamiyah, nak mengungkit sentimen perkauman. Sebab tu dia bangkit tok nenek. Tok nenek kita buat ni, Muhammad ni kacau. Kalau dia kata amma kuntum ta'budun, kalau kamu sembah je, nampak lekeh macam Abu Jahal ajar reka ajaran. Tak, tok kita lagi buat. Zaman dulu lagi buat. Ni Muhammad mari nak mengganggu kita ni. Itu Allah Ta'ala tengok sebut. Sebab itulah Tuhan guna cerita orang kafir sini, amma ya'budu aba'ukum. Kalau nak ringkas boleh je, amma kuntum ta'budun. Dia guna tok nenek. Allahu Akbar. Yang ketiga, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yurid an yasuddaqa ma kana. Ayat yang sama lagi lah. Ayat yang sama. Bayan utuwil mukazzibin. Ayat ini menyatakan kerah kepalanya puak-puak kafir yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayatnya jelas, mereka masih lagi mengatakan ayat itu batil. Nabi SAW semata-mata nak menyekat mereka, nak tarik persokongan kepada dia. Itu je. Mana dia tak nak fikir betul-betul lah. Dia kata Muhammad ni sebenarnya dia nak jadi ketua je. Dia sekat kita. Dia reka satu ajaran supaya kita lari ke dia. Ini permainan. Dan yang sebenarnya pun, kalau kita tengok puak-puak ajaran sesat ni, dia reka satu ajaran, orang ikut dia. Dia ajar ajaran yang pelik-pelik. Nak kenal Tuhan, kena kenal diri, nak kenal diri, kena kenal macam-macam. Akhir sekali tak semak, tak solat, tak macam-macam tak. Dia jadi ilmu batiniah ni. Ini bahaya tuan-tuan. Yang keempat. Dalam ayat waqala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadza illa sihrun mubin.
Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas ayat, fasih bahasa, balaghah susunan ayat tak siapa boleh cabar. Oleh kerana dia nak lawan tak boleh. Tidak ada cara lain yang boleh nak pesongkan orang Mekah daripada Nabi, dia kata sihir. Bas. Kerana itu Nabi sebut inna minal bayani la sihra. Kepasihan tutur kata itu sihra, macam sihir. Boleh menawan hati orang. Sebagaimana ahli sihir boleh tawan orang, hati orang, orang ni benci orang ni, dia bersihir jadi gila dengan dia. Ada berlaku demikian. Dan orang yang petah bercakap juga sihra. Ada orang panggil boleh menarik orang supaya sokong dia. Pasal tu ahli-ahli pidato ni orang minat. Penuh padang, penuh stadium. Zaman kita ni penuh dia punya Facebook live kita kata. Pasal bayan. Dia bayan tu tak semesti dia orang pandai bercakap. Inna minal bayan la sihir. Dia kata Nabi ni pandai bercakap, dia ni setarah dengan sihir. Jadi kata-kata dia sihir yang menyebabkan orang ikut dia. Itu tuduhan puak kafir lah. Maksudnya hadis tadi inna minal bayan la sihra, ada sungguh hadis Abdullah bin Umar dikeluar oleh Imam Bukhari. Sebab tu yang kita tengok orang yang petah bercakap, orang akan minat dengan dia. Tak usah kata apa, saya buat bandingan mudah ya. Mudah ya, simple. Tuan-tuan pergi pasar pagi, tengok orang jual ubat pun ramai orang minat. Sebab dia pandai bercakap. Ahli-ahli motivasi. Oh, kalau dia bercakap, tenganga kita. Tapi, itulah kata di para ulama, jangan tengok semata-mata orang yang bercakap, tapi tengok apa yang dia cakap. Dia bercakap sedap, mengalir air mata kita. Semok hadis yang dia baca tadi hadis palsu. Lah. Kita kata bukan ini. Ada disiplin ilmu tu ada. Tak boleh kita sewenang-wenangnya suka, jangan. Yang kelima, qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala firman, wa qala allazina kafaru lil haqq lamma ja'ahum. Puak-puak kafir ni bila mari kebenaran Nabi bawa, engkar terus. Lamma ja', bila mari je, apa Muhammad ni? Kata ulama, perkataan lamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka, dalilun ala annahu hina ja'ahum lam yufakkiru. Bila mari benda yang dia dengar, mereka tak berfikir panjang. Tak kata, kita kaji dulu, kita selidik, kita tengok, kita murajaah, kita muzakarah. La, bal badaru bil inka. Oi, apa Muhammad? Kalau dia fikir, masuk dalam kepala dia. Tapi masalah dia tak fikir dah. Spontan kata, dengar tu, bom, selalu. Tuan-tuan ingat, zaman kita ni, perangai macam ni pun ada juga. Bila orang kata dia ni, ustaz ni mengajar bagus ni, dia tengok muka, pangkah lalu. X atas muka kawan tu. Tak boleh dengar. Dengar dulu. Sudah dengar baru kata, oh tak boleh pakai. Ni belum dengar, tak boleh pakai. Itu zalim nama dia. Hukumannya zalim. Dengar dulu, dengar. Dan bila kita dengar, walaupun hebat percakapan dia, inna minal bayan la sihra, jangan tengok semata-mata yang bercakap, kita tengok apa yang dia cakap. Allah. Kadang-kadang orang yang bercakap ni selekeh ya. Tapi dia punya mutiara hikmah dia tinggi. Ada orang yang nampak kemas, tapi dia punya cakapan dia merapu. Ada juga. Kita tengok. Jadi dalam ayat ini ulama tadabbur kata lamma ja'ahum, menunjukkan mereka itu tolak spontan, tak fikir panjang. Yang keenam, masih lagi ayat yang sama, wa qala allazina kafaru lil haqqi. Puak-puak kafir itu menolak kebenaran. Kata ulama, annaman nasabal kadhiba ila Rasulillah. Siapa dia kata Nabi berbohong, dia kata Nabi bohong, wahyu tak mari, apa ni, maka orang itu jadi kafir. Apa lagi tak kafir? Nabi pun dia panggil, mereka mengatakan bohong. Oh, tu kalau orang kata hadis palsu tu, itu orang tipu atas nama Nabi. Tuan-tuan jangan salah faham. Ayat ini kita kata Quran ni tak betul daripada Allah. Nabi reka-reka, itu kafir.
Tapi kalau kata hadis palsu, hadis yang mungkar, hadis itu orang buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sandar kepada Nabi, tapi betul tak mari. Siapa yang menyandarkan, buat-buat yang reka hadis palsu tu lah. Jadi bahaya tuan-tuan main hadis palsu ni. Yang ketujuh, wa ma atainahum, tukar pada ayat bawah dah. Wa ma atainahum min kutubin, ayat 44. Allah kata tak pernah kami bawa kepada kamu kitab, tak pernah kami hantar rasul. Sepatutnya kamu syukurlah puak Quraisy. Sekarang ni ada nabi di kalangan kamu, rasul di kalangan orang kamu, kitab pula turun kepada dia. Patut bangga, mereka lah jadi pelopor untuk nak mempromosikan produk baru ini. Tapi dia pula menentang. Jadi sepatutnya itu dia panggil bayanu minnatillahi. Ayat ini menyatakan nikmat anugerah Allah Ta'ala ke atas puak-puak kafir yang tak pernah dapat anugerah ini. Tapi kalau kita kata orang di Palestin, orang di Syam, biasa. Nabi ramai di sana. Ardu Mubarakah, bumi diberkati. Berapa Nabi di sana? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, macam-macam Nabi ada. Tapi di Mekah ni tak ada lagi Nabi. Kecuali Ismail di peringkat awal dulu ya. Mana lepas pada tu jauh jarak tu. Tiba-tiba bila mari Nabi bukan nak syukur, macam-macam dia buat pula. Rugi awak. Jadi kita ni pun kalau mari orang bawa kebenaran, bawa ke kampung kita, kita terima lah. Jangan duduk kelahi dengan dia. Tengok dululah, kaji dulu. Ni belum kaji sudah keji. Itu masalah tak? Kata orang belum kaji sudah keji. Habislah. Tertutuplah kita punya minda. Yang ke-8, wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Maknanya tidak ada pembawa berita amaran kepada puak Quraisy sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini tuan-tuan tulis laisa fil arabi rasul ba'da Ismail illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Ismail pelopor yang menghidupkan bumi Mekah dulu. Lepas pada Ismail tak ada lagi Nabi. Nabi SAW ada sebahagian daripada ahli sejarah. Tulis ni. Ada sebahagian daripada ahli sejarah dia kata ada Nabi di kalangan zaman jahiliah ada nama dia Khalid ibn Sinan. Ulama tafsir kata hadza la asla lahu. Tidak ada asal. Tidak ada asal daripada wahyu daripada sunnah. Itu cerita je. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda laisa baini wa baina Isa nabiyyun. Tidak ada di antara aku dengan Isa nabi, celah tu tak ada. Habis di sana dipanggil ahlu fatrah. Ya ahlul kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Fatrah ni zaman terputusnya Nabi. Daripada Isa ke Nabi SAW putus. Tidak ada di situ. Kecuali baqaya ahlul kitab. Al-Hanifiyun, orang-orang yang berpegang dengan kitab asal. Taurah dengan Injil. Itu ada. Tapi mana kata Nabi lain tak mari sini. Seperti sepupu Khadijah tu. Waraqah bin Naufal. Kan dia pertama beriman. Dan dia di antara ahlul kitab. Orang yang belajar kitab. Baik, kita pergi kepada yang ke-9. Yang ke-9, dalam ayat ini Allah kata kazzabu rusuli. Tengok kita. Tengok ayat. Kazzabu rusuli. Ayat yang ke-45. Mereka telah mendustakan rasul aku. Dia panggil mufrad di sini. Afradud dhamir, rusuli, rasul-rasul aku. Dalam surah lain, dalam surah yang fi qauli ta'ala arsalna. Ada dalam surah lain Tuhan kata arsalna. Arsalna. Ini rusuli arsalna. Kenapa dia guna nun di sana? Na itu bukan mana ramai. Ini orang salah faham. Orang ngaji bahasa dia kata na makna menunjukkan Tuhan tu ramai. Wa arsalna, kami utuskan. Tapi kenapa kamu kata Tuhan satu? Ulama kata itu na itu bukan tunjuk ramai, lil azamah la lil jam'i.
untuk menunjukkan keagungan bukan ramai. Macam bahasa raja-raja. Kami, tengok, bahasa istana contoh dia. Dengan ini kami mengisytiharkan. Kami itu seorang dia ya, tuanku seorang ya. Tapi guna bahasa kami. Kami itu lil azama la lil jam'i. Jadi dalam ini Tuhan kata, fakazzabu rusuli, dia telah mendustakan rasul aku. Dalam ayat lain itu arsalna, kami hantar. Itu perbezaan. Perbezaan yang ketara. Jadi kalau kata jangan terjemah kami itu dengan mana ramai lah. Kami itu menunjukkan kebesaran, bahasa kebesaran, bahasa keagungan. Kita kena gunalah belajar bahasa ni. Yang ke-10, ayat terakhir, fa kaifa kana nakir. Bagaimana mereka dengan demikian perhatikanlah bagaimana buruknya akibat kemurkaan. Dalam ayat ini dia tak kata kurih pukul Nabi, kurih campur atas kepala Nabi perut unta, kurih lah. Dalam ayat ini semata-mata mendustakan. Dia tuduh Nabi kita bohong, Nabi yang sihir, itu je. Maka kata ulama tadabbur, al-inkar yakunu bil fi'li kama yakunu bil qawli. Engkar itu sama ada dengan perkataan atau dengan perbuatan. Dua-duanya itu dipanggil engkar. Dalam ayat ini kita nampak engkar dengan mulut. Engkar dengan mulut. Dia kata Nabi bohong, Nabi dusta, Nabi sihir. Jadi dengan mulut ke dengan perkataan, semua tu engkar belaka. Jadi kita kata engkar tu ada kategori, sebagaimana zikir juga ada kategori. Kita dah belajar semalam, zikir tu dengan mulut, dengan hati, dengan anggota. Engkar pun sama juga. Ada orang engkar dengan mulut, tak mau. Ada orang engkar dengan perbuatan. Bila kita suruh dia, tolong buat gini, cengih, buat tak tahu, selamba je. Engkar dengan perbuatan. Ada orang engkar dengan hati. Bila kita bagi tahu, muka masam, cetung, tak kata apa dia, mulut tak cakap, anggota, tapi kita nampak reaksi dia, itu dia panggil engkar dengan hati. Jadi engkar tu semua ada. Para jemaah sekalian, cukuplah dulu. Tilka asyaratun kamilah, 10 pengajaran daripada ayat 43 sehingga ayat 45 dari surah Sabah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.